Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para pensyarah dan rakan-rakan sekalian. Saya dan ahli kumpulan saya pada hari ini akan membentangkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para pensyarah dan rakan-rakan sekalian. Saya dan ahli kumpulan saya pada hari ini akan membentangkan topik tanggungjawab dan hak sukarelawan dari semua aspek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebelum kita bergerak lebih dalam terhadap tajuk tanggungjawab dan hak sukarelawan, mari kita ketahui dulu apa itu sukarelawan. Sukarelawan juga membawa maksud yang sama seperti kerja sukarela dan khidmat sukarela, iaitu kegiatan yang dilakukan dengan rela hati, ikhlas tanpa paksaan daripada mana-mana pihak, tanpa mengharapkan ganjaran dan dapat memberi manfaat kepada golongan sasaran. Mengapa sebenarnya aktiviti ini dilakukan? Ianya adalah untuk memupuk kerjasama dalam diri kita. Aktiviti ini dilakukan oleh pelbagai kaum daripada pelbagai negara. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa kerjasama sangat penting untuk menjayakan sesuatu program itu. Selain itu, kita juga dapat memupuk semangat patriotisme terhadap negara. Aktiviti sukarelawan ini dapat membuktikan bahawa terdapat golongan masyarakat yang menawarkan diri mereka untuk memajukan negara dengan cara mereka sendiri. Tidak lupa juga, sukarelawan dapat menjadi modal insan kepada orang ramai untuk melahirkan inspirasi kepada orang yang mempunyai keinginan dalam diri mereka untuk berkecimpung dalam bidang ini. Modal insan dapat membantu mereka daripada berasa ragu-ragu untuk melibatkan diri mereka pada peringkat awal. Seterusnya juga dapat memperkasakan komuniti dari aspek integriti, etika dan kerohanian. Aktiviti sukarelawan dapat dilakukan dengan pelbagai cara. Contohnya, aktiviti sukan, aktiviti kemasyarakatan, kebajikan dan badan beruniform. Sekarang, mari kita ketahui apa itu tanggungjawab dan hak sukarelawan dari semua aspek. Definisi hak menurut Dewan Bahasa dan Pustaka boleh didefinisikan kepada 3, iaitu yang pertama ialah milik atau kepunyaan. Definisi hak dalam konteks ini bermaksud dimiliki secara semula jadi. Contoh ayat untuk definisi ini ialah harta pusaka ibu bapa ialah hak anak-anak. Dalam konteks ini, hak di dalam ayat ini bermaksud harta pusaka ibu bapa adalah hak yang semula jadi untuk anak-anak. Definisi yang kedua bermaksud kuasa atas sesuatu atau untuk berbuat sesuatu. Kebiasaannya, hak dalam konteks ini ditentukan oleh undang-undang, agama dan lain-lain. Sebagai contoh, dia ada hak untuk mempertahankan diri. Dalam konteks ayat ini, hak bermaksud seseorang itu mempunyai kuasa menurut undang-undang untuk mempertahankan dirinya apabila dia dituduh melakukan sesuatu kesalahan. Definisi yang ketiga ialah benar atau kebenaran. Kebiasaannya, definisi ini digunakan dalam bahasa Melayu baku ataupun bahasa Melayu lama. Contoh ayat untuk konteks ini ialah katakanlah yang hak walaupun pahit. Hak-hak sukarelawan yang seterusnya mendapat maklum balas tentang kerja dan prestasi
Sebagai contoh, pihak NGO atau agensi yang menganjurkan program tu memberi komen atau pendapat tentang prestasi kerja yang dilakukan oleh sukarelawan untuk diperbaiki di masa akan datang. Sebagai kita ni, sebagai sukarelawan, perlu mengambil komen atau pendapat dengan hati yang terbuka. Poin yang seterusnya, dibayar balik perbelanjaan pendahuluan yang dibuat. Contohnya macam ada program yang akan dibuat, akan diajukan. Lepas tu, kita sebagai ahli sukarelawan mendapat tugas untuk membeli peralatan yang akan digunakan semasa program. Apabila dah tamat program yang dianjurkan tu, kita sebagai sukarelawan ni mempunyai hak untuk menuntut bayaran pendahuluan yang dah dibuat tadi. Kerana setiap NGO atau agensi ni dah mempunyai peruntukan yang ditetapkan untuk sesuatu program. Akhir sekali, sukarelawan ada hak untuk meletak jawatan sebagai sukarelawan. Maksudnya kat sini, kita boleh letak jawatan jika kita dah tak mampu nak bagi kerjasama. Sebab sebagai sukarelawan ni, kita perlu rela untuk melakukan segala tugas yang diberikan. Seterusnya, hak sebagai seorang sukarelawan ialah didengar aduan dan keresahannya. Seorang yang terlibat dalam mana-mana aktiviti kesukarelawanan berhak untuk menyuarakan pendapatnya atau melaporkan sebarang aduan. Aduan itu boleh dilaporkan kepada mana-mana pihak yang bertanggungjawab dalam menguruskan aktiviti-aktiviti kesukarelawanan, sama ada secara lisan atau mengisi borang maklum balas tentang suatu program. Hak lain bagi seorang sukarelawan ialah mereka berhak untuk menolak dan berkata tidak pada paksaan kerja. Seorang yang terlibat dalam mana-mana aktiviti kesukarelawanan boleh menolak apa-apa kerja sekiranya mereka tidak berminat. Hal ini kerana sebagai seorang sukarelawan, mereka perlu melaksanakan sebarang gerak kerja kesukarelawanan itu dengan penuh rasa ikhlas tanpa ada rasa keterpaksaan. Akhir sekali, hak sukarelawan ialah mendapat pembelaan, perlindungan dan insurans bagi tugasan-tugasan berisiko. Sebagai seorang sukarelawan yang terlibat secara sukarela, mereka sewajarnya diberikan keperluan dan fasiliti yang baik, terutamanya apabila kerja-kerja sukarelawan yang dilakukannya boleh membahayakan nyawa dan mempunyai risiko yang tinggi. Maksud tanggungjawab menurut Kamus Dewan edisi keempat, tanggungjawab bermaksud kewajipan yang dipikul oleh seseorang dan segala yang wajib ditanggung oleh seseorang. Manakala bertanggungjawab pula bermaksud kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna. Peranan dan tanggungjawab sukarelawanan. Baiklah, yang pertama, peranan dia adalah memberi sumbangan tenaga. Contohnya, kebanyakan kerja-kerja sukarelawanan ni memerlukan tenaga yang banyak bagi proses pengagihan barang-barang bantuan kepada mereka yang memerlukan seperti makanan ataupun barang-barang keperluan asas. Yang kedua, memberi semangat dan motivasi kepada penerima bantuan. Penerima bantuan ni dia mengharapkan semangat yang kita bawa untuk diorang terus positif untuk berubah kepada arah yang lebih baik di masa hadapan. Keceriaan kita, semangat, kegembiraan yang kita bawakan tu sudah cukup untuk memberi semangat baru kepada mereka. Yang ketiga, memberi kepercayaan kepada rakan sukarelawanan yang lain. Contohnya, kerja sukarelawanan ni biasa dia melibatkan kerja yang secara berpasukan. Jadi dalam satu pasukan tu, kita perlukan elemen kepercayaan untuk kita memastikan kerja-kerja yang dilakukan tu berada dalam keadaan yang terkawal. Yang keempat, yang terakhir ialah menghormati privasi penerima bantuan. Bila kita buat kerja sukarelawanan ni, biasanya penerima bantuan dia selesa untuk berkongsi cerita, berkongsi kisah silam dengan kita. Jadi kita sebagai ahli sukarelawanan ni, kita kenalah menghormati privasi mereka dan tidak menceritakan aib mereka kepada orang lain. Seterusnya adalah
berkenaan dengan langkah-langkah untuk meningkatkan kebertanggungjawatan dalam kalangan sukarelawan. Langkah yang pertama adalah mewujudkan carta organisasi. Dengan adanya carta organisasi ini, para sukarelawan dapat membahagikan jawatan di bawah satu organisasi dan secara tidak langsung meletakkan rasa tanggungjawab dalam setiap jawatan yang disandang. Contohnya seperti seorang setiausaha yang bertanggungjawab dalam mencatat segala aktiviti yang dijalankan semasa mesyuarat dan juga ketika aktiviti sukarelawan berlangsung. Langkah seterusnya adalah memberikan tugas yang realistik. Di sini bermaksud sesebuah kerja ataupun tugas hendaklah membadani kebolehupayaan seseorang individu. Contohnya, jika sesuatu tugas itu memerlukan jangka waktu yang panjang tetapi kurang tenaga kerja, maka perlulah bertolak ansur dari segi rangka waktu kerja. Ini kerana jikalau sesuatu pekerjaan itu dilakukan di bawah tekanan, rasa tanggungjawab mula digantikan dengan perasaan asal siap. Yang seterusnya adalah menambah autonomi dan tanggungjawab. Ayat di sini bermaksud jika seseorang itu mempunyai pengalaman dalam merancangkan sesuatu aktiviti sukarelawan, maka individu tersebut perlulah diberi tugas yang memerlukan tanggungjawab yang lebih tinggi setara dengan pengetahuan dan pengalaman yang dilalui individu tersebut. Langkah yang terakhir adalah melaksanakan aktiviti dengan ahli lama. Langkah ini secara tak langsung menyedarkan ahli-ahli baru bahawa sukarelawan ini bukanlah perkara yang boleh dilakukan secara tidak acuh, tetapi memerlukan tanggungjawab dari setiap individu di dalam organisasi sukarelawan tersebut untuk melaksanakan aktiviti dengan lancar. Ahli lama juga boleh berkongsi pengalaman supaya dijadikan pengajaran untuk ahli baru pada masa akan datang. Sebelum menutup pembentangan kami, terdapat satu peribahasa yang dapat menggambarkan aktiviti sukarelawan ini, iaitu berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Seperti peribahasa di atas, kita haruslah lebih menggalakkan diri dalam aktiviti sukarelawan setelah mengetahui apa tanggungjawab dan hak sukarelawan yang kita punyai dari semua aspek, supaya aktiviti sukarelawan yang kita boleh melakukan pada masa hadapan menjadi lebih efektif dan berkesan terhadap golongan sasaran. Sekian daripada kami. Terima kasih.